So tanpa membuang masa, kita sangat-sangat nak mendengar kan highest sentiasa, orangnya yang sentiasa highest energy, yang sentiasa beri kita kata-kata semangat tanpa jemu-jemu. Apa lagi kebaikan yang sentiasa beliau buat kan. Kak Ida sangat-sangat follow walaupun tak follow orang kata apa, tapi follow daripada hati apa perkembangan pasangan suami isteri ni. Okey, nampak kan kacak bergaya, baju warna gold, itu antara kegemaran colour Kak Ida lah kan. Tengok hari ni kan, senyum manis Ustaz Zaman. Apa khabar Ustaz? Ustaz Nur Azman. Baik, Alhamdulillah. Ustaz ceritalah hari ni memang Ustaz kena ambil peluang. Bukan ambil peluang Ustaz. Ustaz kena memberi kan sempena Aidiladha. Saya percaya, Kak Ida sangat percaya, semua ternanti-nanti, semua tertunggu-tunggu kesinambungan cerita Ustaz pagi tadi. Boleh Ustaz? Okey, sikit Ustaz. Okey Kak Ida, terima kasih banyak. Sebenarnya kena tanya apa ceritanya. Sebab saya ni kalau ceritakan non-stop panjang, tapi saya cuba ringkaskan, pendekkan untuk beri manfaat kepada kawan-kawan kita lah pada pagi ni. Baik, jadi kepada yang mungkin baru mendengar cerita pagi tadi, saya sebagai pengenalan, introduction, menceritakan pengalaman. Kita cerita pasal korban, cerita pasal pengalaman berada di Mekah. Jadi saya bawa sedikit kisah bagaimana pada satu ketika yang menjadikan saya hari ini dengan izin Allah lah, yang mana saya berdoa betul-betul di depan Kaabah dan dapat pegang Kaabah tu, duduk menghadap dan dapat pergi ke Hajar Aswad tu dengan mudah. Dan apa antara doa saya ialah doa dia, ya Allah, kalau betul Herbalife ini baik untuk aku, untuk keluarga aku, untuk agama aku, untuk masyarakat aku, maka tunjukkanlah jalan dan caranya. Dan kalau Herbalife ni jahat, setan, tak baik untuk aku, tak bagus untuk aku, tak bagus untuk keluarga aku, untuk masyarakat, untuk agama aku, maka jauhkan aku daripada Herbalife ni, jangan bagi nampak walau setitik pun Herbalife. Itu doa saya, tekad berani. Sebab itu saya minta betul-betul. Masa mula-mula dulu saya, masa tu belum besar lagi, 2015 kan. Dan saya, apa yang berlaku kepada saya ialah, yang pertama, saya dah dapat hasil daripada Herbalife. Saya turun 1 kilo je, buat pada yang baru kenal saya hari ni, saya hanya turun 1 kilo je. Syukur Alhamdulillah. Tetapi saya ulang balik perkara tu, repetition, dia panggil the power of repetition. Jadi dia berlaku 65 kali. 65 kali berlaku penurunan sebanyak 1 kilo tu, dan saya dapatlah turun berat 65 kilo. Dan isteri saya pun turun 25 kali. Ini 1 kilo tu 25 kali. Sebab nak ikut suami saja. Apa yang saya makan, dia makan. I jump, you jump. Senang, simple. Jadi, bila dah dapat hasil, saya happy dengan hasil saya. Terima kasih yang tolong tulis. Terima kasih. Sebab saya happy dengan hasil saya. Siapa sini yang dia happy dengan hasil dia? Boleh tak tolong tulis dekat ruang chat tu, berapa kilo anda turun? 1 kilo berapa hari? Terima kasih Kak Tini, dia bagi peringatan kepada saya tadi. Do your work in silence. Let's the success make noise. Thank you very much. 17 kali PT Aida. Salehudin 17 kali, Masya Allah, nyambung. Turun 14, Mazlina. Rosidah 14, 13, 20, Masya Allah, 19, 12 kilo. Nampak? 15, 29 kali. Cik Nah 12 kali. Masya Allah, Mama 8 kali, 8 kilo, 14, nampak? Mana yang masuk kelas ngaji ni yang dapat hasil. Dan Allah sebut, terima kasih, teruskan menulis supaya kawan-kawan kita dapat tengok hasil kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam kelas ngaji kita diajar untuk list of your gratitude. Dan saya punya voice note tajuk kepada tim TKO pagi ni adalah the power of gratitude. Bersyukurlah. The power of gratitude. Lagi banyak kita bersyukur, janji Allah apa? Allah bagi. Selama ni kita tak bersyukur. Lawan bersyukur apa? Merungut. Kita merungut. Ya Allah, kenapa lah mahen no? Ya Allah, kenapa lah susah no? Ya Allah, blender rosak pula. Ya Allah, tak ada elektrik.
Asyik merungut je. Lagi kita merungut, la in syakartum la azidannakum, kamu bersyukur aku tambah. La in kafartum inna azabi lasyadid. Merungut, komplain, kan? Azabku amatlah pedih. Lagi komplain, lagi teruk, lagi stres. Perasan tak? Selama ni kehidupan kita, lagi kita merungut, lagi kita stres. Betul tak? Perasan? Coba perasan. Sakit no, kaki ni. Kan? Beza dia apa? Ya Allah, kau bagi aku sakit ni supaya aku ingat padamu, ya Allah. Beza tak? Beza tak? Terus baik. Baik, hilang sakit kaki. Sakit kaki sebab apa? Sebab skipping. Badan berat, tak boleh skipping. Tapi tengok orang skipping, buat 100 kali, 800 kalori sehari, terbakar. Dan adalah orang apa ni, beberapa hamba Allah tu asyik tunjuk dia skipping 800 hari ni, maintain 800 kalori kan. Terbakar yang lain, skipping juga. skipping kaki sakit, stres. Sepatutnya bila skipping sakit kaki, itu tanda badan tu berfungsi, muscle sore. Tapi kita tak faham, tak masuk kelas, masa topik tak baca. Coach buat topik dia scroll. Lepas tu bagi apa nama, tulisan bawah tu saya dah baca coach. Masya-Allah, tabarakallah. Kan? Betul, jangan miss setiap perkataan dalam topik. Jangan. Bismillah. Dengan fokus sakit, fokus air. Ya, baik. Jadi bila kita fokus kepada syukur, the power of gratitude, Allah bagi lagi. Dan daripada situ, bila saya dah dapat hasil, ya Allah, saya doa. Aku ni, bila cerita pasal Herbalife, aku happy. Ya Allah. Itu yang berlaku kepada saya kan. Awalnya saya tak pasti. Isteri saya pun sama. Cerita pasal Herbalife je happy. Tapi bangun tidur cerita pasal Herbalife. Apa nak minum aloe, mari collagen. Okay, happy. Tapi buka je, mana tali leher, mana saya tak pakai tali leher, saya memang daripada dulu pakai baju macam ni. Mana nentek, mana kunci kereta, mana stoken. Nak pergi kerja je jadi lain. Saya pergi kerja pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi. Jadi sebab tu saya sangat particular daripada dulu lagi. Memang pasal masa ni saya memang apa nama, tak ada kemeja sebab tamu tengkuk. Itu alasan lah. Memang sebab bila nak pakai tali leher, sengkak ni. Kan baju semua ngam-ngam, jadi tengkuk kita ni kan special sikit kan, tengkuk orang main gym lah macam tu kan, susah nak masuk. Tapi kalau main gym tak apa, ni tengkuk berlemak melempah kan, pakai ni melempah sini tengkuk. Jadi malas nak pakai tali leher, saya suka pakai baju macam ni. Dia freestyle, bebas, ni terbuka ni kan. Jadi bila nak pergi je stres, pukul 6.30 saya dah bertolak. Ada masa waktu subuh masuk lewat kan, saya bergerak sebelum subuh pergi sekolah. Perjalanan dari rumah sekolah sejam. 40 minit sebenarnya, tapi sebab traffic light banyak. Traffic light dia banyak. Jadi payah, lambat nak sekolah. Jadi bila macam tu saya rasa macam tapi sampai sekolah saya happy. Sebab saya mengajar. Saya tahu di mana turning point saya happy dan saya tahu di mana turning point saya stres. Saya tendang dia tu saya aware kan. Jadi bila ngajar saya happy. Saya jumpa budak saya akan ngajar. Ngajar best. Dan saya rasa lah dekat sekolah tu kalau saya dengan budak dia mah happy. Dia mah happy. Saya cikgu yang paling garang. Saya tak cakap banyak. Saya rotan je. Piap kan. Saya rotan dengan saya punya kening. Kening saya memang special sebelah. Ustaz angkat kening, berdesuk budak lari pergi surau. Angkat kening kan. Angkat kening, berdesuk, bersusun, soft lurus. Ustaz duduk kat tepi sah, angkat kening. Settle dan jadi saya memang kena jadi guru disiplin, guru kaunseling. Berapa lama pulang balik? Masa tu lama lah. 3 tahun lah. Tapi lama lah. Saya tak cakap banyak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu. Tapi saya suka mengajar. Passion saya menyampaikan. Jadi saya sedar benda tu. Jadi saya minta doa dengan Allah. Ya Allah, kalau betul benda yang aku buat ni happy, baik untuk aku tunjukkan jalannya apa dia. Kan, saya minta lah tolong. Minta direct dengan Allah tunjukkan kan. Jadi Allah bagilah jalannya. Dan bila saya decide buat keputusan, sebab saya tak pernah, saya punya attitude, satu saya sangat jaga masa. Sebab saya pegang kata Allah tu, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan masa, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Masa kita ada berapa jam? Sama semua orang. Tak ada orang 25 jam, tak ada orang 23 jam. Sama 24 jam. Tapi apa yang membezakan seorang tu berjaya, seorang tu tak berjaya? Dia jaga masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
Allah kata, ya Allah ruginya orang tak jaga masa. Siapa yang kerja dia masuk lambat, punch card dia lebih seminit, 2 minit, 3 minit, punch card merah, hari-hari dah biasa, dah 16 tahun, 30 tahun kerja rupa itu juga, berubah. Jadi sebab tu saya tak nak bermajikan lagi dengan manusia, saya nak bermajikan dengan Allah sebab saya nak jaga masa. Jaga masa apa? Pergi semayang subuh, pergi semayang zuhur, pergi semayang asar, pergi semayang maghrib, semayang isyak. 5 waktu ni kena jaga. Ngam dengan ayat kita tadi, jaga solat. Baik tu orang pergi Mekah dia rasa apa? Siapa yang dah pergi Mekah? Ramai dalam ni kan, puan hajah, haji-haji dan dah pergi umrah. Saya ada ni coach baru ni, nama dia Jeremy. Saya ingat Jeremy ni, Jeremy Richard James. Kan? Rupanya nama dia Jeremy Ahmad lah, nama Islam kan. Jadi, tengok gambar, hari-hari kot pergi, bukan hari-hari, setiap tahun pergi umrah sebelum Covid. 2012, 2013, 2014, Masya Allah, Tabarakallah. Kata aku pun kerja jadi cikgu, gaji kau 10,000, 12,000 dua orang setiap bulan. Dia gemak kan. Tapi pergi haji, pergi umrah baru sekali. Kan? Itu pun sibuk nak cerita dengan orang kan. Tapi orang boleh pergi umrah hari-hari. Hari-hari setiap tahun. Sebab apa? Sebab dia jaga mak dia. Dia jaga masa. Jaga masa. Jadi bila jaga masa, lepas tu orang pergi Mekah dia rasa happy sebab apa? Dia jaga masa dia dengan Allah. Kita, kalau kita nak berjaya, tips rahsia dia, pagi ni memang dibongkar lah. Pagi ni, memang siapa yang tak keluar ni, memang akan dapat sampai akhir ni. Tips untuk berjaya ialah jaga masa. Tak habis lagi ayat tu. Jaga masa dengan Allah. Lepas tu, bila saya pegang falsafah kehidupan ni, sebenarnya kalau kita nak berjaya, pegang pada falsafah kehidupan, betulkan falsafah kehidupan kita yang lama. Apa yang saya cakap ni tulis. Sebab itu yang akan menjadi turning point. Tampal besar-besar tulis supaya ingat. Macam tadilah, do things in silence, let the success make noise. Itu prinsip. Itu falsafah kehidupan. Spend more time with people who bring out the best in you. Saya selalu sebut. Spend more time with people who bring out the best in you. To people. Ni bukan people dengan Allah. Spend more time dengan Allah. Spend less time with people who bring out the stress in you. Siapa yang bawa kita kepada stres, jumpa dia je stres. Belum jumpa, sebut nama dah stres. Jauhkan dia. Itu yang saya buat. Sebab tu kerja saya dekat media sosial, memang kerja saya unfriend, block, unfollow kepada mereka yang tak sealiran. Dan nikmat rupanya. Betul. Masya Allah, cubalah. Baru dapat Ustaz punya tip hari ni, rupanya kita unfriend, unblock. Nanti kat Ustaz, dia betulkan niat lah. Saya unfriend dekat Facebook, tapi tetap friend dengan dia. Tak ada masalah, jumpa tegur. Kan? Jumpa tegur, sembang, dia tetap friend, cuma dalam Facebook je. Kan? Dia distraction. Unfollow. Kalau tak nak unfriend, unfollow. Tak nampak. Jadi bila kita tak nampak, kita tak stres. Itu yang saya buat. Sebab tu saya tenang, happy. Kalau ikut orang, kan, macam-macam. Apa yang kita buat semua tak betul. Tak betul. Kenapa Ustaz ni kan cakap macam ni? Kenapa Ustaz ni macam ni? Kan? Macam pondan pun ada. Macam pondan. Kan? Itu pengalaman lah, pengalaman. Ustaz. Nak tanyalah Ustaz kan. Ramai yang kat dalam ni pun kadang-kadang duk tanya dengan Kak Ida juga. Tak boring ke Ustaz? Dia cerita asyik-asyik Herbalife. Kata apa Ustaz pun duk cerita 65 kali duk cerita kan. Sampai satu tahap orang nak boring dah Ustaz. Duk cerita ni kan. Sebab kita tengok Ustaz tanpa jemur-jemur dengan Herbalife ni kan. Sempena Hari Raya Kurban ni Ustaz kan. Apa perbezaan Ustaz berkaitan dengan kurban masa Ustaz, masa dalam mengajar dengan dalam Herbalife Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Ida bagi soalan yang powerful tu. Memang powerful. Siapa nak tahu rahsia kan, dia kena dengar betul-betul dan tulis nota ni. Kenapa saya tak pernah jemur nak cerita pasal saya turun 1 kilo 65 kali. Rahsia dia, saya bagi tahu dengan anda, tapi anda simpan rahsia ni baik-baik. Sebab ni saya tak pernah bongkar rahsia ni. Dan benda ni berlaku realiti. Dan saya nak bongkar hari ni kepada 223 orang yang mendengar. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kerana saya berkongsi rahsia
turun 1 kilo 65 kali lah. Bulan lepas, jangan khabar korang ni kita je yang tahu bulan lepas Allah bayar saya berapa? Dia tak nak sebut, tapi saya sebut untuk yang kalangan ngaji saja. 66,000. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang dalam akaun, tidak termasuk retail. Tolong jangan khabar orang, nanti kalau orang tahu semua berebut lebah belas. Tolonglah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tolong jangan bagi tahu orang lain, kita simpan rahsia ni baik-baik. Jangan sebut orang tu, Ustaz Mat tu orang income dia macam ni, jangan sebut. Biar kita je rahsia yang tahu. Sebab kalau orang tahu, berebut nak buat belah. Terus semua orang nak berhenti kerja lelah ni juga nak berhenti. Tak sabar nak hantar surat resign. Sebab dia tahu. Tapi jangan jadikan duit sebagai impian anda. Tips dia. Kami tak cakap apa pasti. Jangan jadikan duit. Sebenarnya beyond money. Saya tak kejar duit tu. Dan saya boleh bagi siapa yang nak bagi nombor account, saya bagi. Sebab saya tak pegang duit tu. Jangan letak duit dekat dalam tangan, dalam hati. Jangan letak dalam hati, letak kat ujung jari. Dan nak tekan, nak klik, nak bagi orang, bagi klik bagi orang. Sebab apa yang saya dapat adalah beyond money. Tulis, beyond money. Sebab itu, apa yang penting ialah kita happy. Happiness. Siapa sini yang hidup dia mencari kebahagiaan? Mencari kegembiraan dalam hidup. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Beyond money. Beyond. Okay, beyond. Lebih daripada duit. Happy, badan sihat, tak sakit, boleh buat korban anytime, boleh bersedekah, boleh memberi. Saya suka istilah siapa yang baru ni yang membeli ladang pahala tu, Yuji. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi, rahsia dia, siapa yang suka apa yang dia buat sekarang ni, dia happy, itu adalah signal Allah bagi kepada kita untuk teruskan benda. Semalam saya pergi training lagi lah. Saya memang suka training. Saya memang, hidup saya training. Semalam saya off semua media sosial. Tanya isteri saya. Saya off. Dengan dia sekali kena off. Saya off. Saya memang duduk dalam gua keajaiban. Nanti siapa yang tak faham gua keajaiban, dengar materi Pak Nasrullah yang ke berapa? 40? Tak ingat. Okey. Gua keajaiban. Saya off semua media sosial. Saya duduk bertenang. Dan hari ni saya rasa saya nak keluar kerja lagi. Kat rumah saya ni memang ada tempat yang bertenang yang sesuai sebenarnya. Okey, rahsia dia macam ni. Bila kita bertenang, kita tarik nafas, sekarang kita feel. Tak ada orang keliling kita, senyap semua kan? Feel. Tarik nafas. Lepas. Nak tarik nafas? Okey, tenang. Anda cuba dengar satu bunyi yang ada yang paling, satu bunyi je keliling anda. Yang anda boleh dengar. Satu bunyi. Kalau bunyi kipas, kipas. Kalau bunyi burung, bunyi burung. Dengar bunyi burung tu betul-betul. Baik, apa yang anda dengar? Apa yang anda rasa? How do you feel? How do you feel? Kita tarik nafas lepas. Tarik. Lepas. Sebut Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, man. Tenang. Ya, damai dan tenang. Sebab apa kita serabut? Sebab bising ni banyak. Gelombang kan. Bila nak hantar ni PDP apa kan. Bila nak hantar, bila nak buat ni tu tak siap lagi ni. Mak panggil kan, anak panggil. Mak lapar kan. Banyak benda. Suami pula, mana stokin abang? Mana kunci kereta abang? Lah, abang punya stokin, abang simpan lah. Kan? Mana spender abang kan? Sama juga. Kan? Jadi kalau kita bertenang, duduk, barulah sel otak menyambung. Masa tu kita boleh fokus apa kita nak. Aku nak cari ketenangan. Yes, Tuan Kamu, Mr. K. Tenang. Baru kita jumpa. Itulah, kat situlah datang keajaiban. Minta apa yang anda nak masa tu. Ya Allah, aku nak niat kunci. Allah bagi macam tu. Ya Allah, aku nak duit, aku nak sedekah dekat orang ni. Allah bagi. Macam tu. Oh, itu rahsia dia. Sebab tu, saya kena berhentikan, putuskan apa-apa yang ada untuk saya sambung dengan magical. Sekarang ni, kita punya wayar kehidupan bersambung dengan kesibukan. Cocok, Swiss sibuk. Cabut, unplug, cucuk dekat Swiss tenang. How do you feel? Tenang. Itulah Garatu Ta'ala. Dia punya gelombang dia, megahertz dia 413 HMZ je lah kan. Saya tak ingat dia punya yang betul
Tapi kalau kita teng dekat sana, dekat sini bergetar. Frekuensi yang sama. Jadi semua orang ada frekuensi dan semua benda ada frekuensi. Contoh, frekuensi kejayaan dalam Herbalife, dia ada frekuensi dia. Frekuensi rezeki ada frekuensi dia. Frekuensi rezeki 66,000, yes, megahertz MHz. Frekuensi rezeki ada frekuensi dia. Contoh macam ni tau. Kalau kita nak dengar radio IKIM 102.7, kalau di Ipoh lah, tempat lain berbeza, mungkin 99.6 dan sebagainya, bergantung di lokasi masing-masing. Tempat anda, tempat saya tak sama. Sebab tu result is not typical. Individual result may vary. Siapa yang stay dalam Kelantan Ngaji ni memang powerful lah. Amazing. KL 91.5, yes, thank you. Tak salah. Kedah 89.0. Tengok, itu orang yang sama energi. Kita boleh kenal siapa yang sama energi dengan kita. Nampak? Sebab dia pun sama. Jadi, bila frekuensi sama, kita ni semua satu, sama dan terhubung. Kita terhubung dengan orang yang negatif, kita akan negatif. Kita terhubung dengan orang yang positif, kita akan positif. Batu Pahat 89.5, Kedah 89.0. Terima kasih Kak Sally ni, Kak Mawang. Kalau pergi kat Facebook dia sama purple. Shake dia pun purple, shaker dia purple, nasi pun purple. Sebab nyambung. Kan? Batu Pahat. Maknanya kan, cari frekuensi kejayaan, cari frekuensi keajaiban. Dekat mana? Kena bertenang, anda akan jumpa. Sebab tu bila saya bertenang, saya pergi sekolah tu kan, sepanjang jalan pertama saya buat apa? Kan berjalan tu jauh. Kalau kita melengung buka radio Era, menyanyi, buka radio yang melawak pula bukannya masuk benda yang bagus, masuk benda tak bagus. Jadi saya buka radio IKIM, sepanjang jalan saya akan dengar tafsir Ustaz Hazan Muhammad. Melekat Ustaz Hazan tu dekat kepala saya, ayat-ayat ni. Oh gitu rupanya. Macam mana nak sinkronis frekuensi dengan pasangan Ustaz? Senang. Kita kena sinkronis dulu. Kita ramai nak ubah pasangan, jangan ubah orang. Jangan ubah orang, ubah diri dulu. Bila kita berubah, frekuensi kita berubah, kita bertenang, pasangan kan, abang tengok kan ayang sejak hari-hari ni kan lain. Dulu ayang garang, sekarang ayang. Tengok, nampak tu frekuensi dia dekat tu. Sekarang ayang tak garang. Abang suka. Bila abang suka, apa berlaku? Bahaya, jangan berdekatan. Kunci pintu bilik semua. Tenang je sebenarnya. Give more love. Ubah diri dulu. Macam mana nak ubah diri? Lalu dirahsia. Drink more shake. Kalau Dr. Idrus dia ajar kami, jangan kabur korang. Gigit telinga. Sampai sembuh Kak Ida. Baik-baik sembuh. Ya, gigit telinga. Siapa yang masuk 5K President Talk, dalam banyak-banyak nota yang saya tulis tu, nota tu saya tak tulis tapi itu yang melekat kat kepala saya. Oh, ilmu gigit telinga. Kak Siti tahu tu. Kak Siti, Cikgu Siti online coaching and the team, Kak Azu yang pergi malam tu kan, Kak Syria. Memang dia tahu resepi gigit telinga. Lama dah. Tambah berorang-orang tak apa Presiden team. Keluar seorang Presiden team, tengok Ida Iman, nama Abdul Rahman anak dia. Sebab apa buat nama Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang paling kaya di atas dunia. Drink motion. Itu nak sama frekuensi. Ya, jadi itu rahsia dia tadi kenapa saya tak pernah down, tak pernah rasa jemu berkongsi dengan orang. Cara happiness saya turun 1 kilo 65 kali. Bayangkan kalau benda itu boleh bawa 66,000 dalam kehidupan, siapa tak nak, jangan buat. Jangan buat. Okey, ada soalan lagi Kak Ida? Silakan. Kak Ida tadi nampak kan semua very sangat-sangat excited lah. Terutama Kak nampak kan ada soalan tapi Kak Ida termiss. Tapi rasanya macam Kak Ida nampak lah sampai semua pekat duduk senyap macam cannot brain kan. Nini Musa, saya nampak macam ada soalan nak tanya dekat Ustaz. Bolehlah kot saya buka satu soalan. Nini Musa. Ya, silakan Nini kalau ada soalan. Betul. Saya nampak dia macam teruja sangat nak tanya soalan kat Ustaz. Saya tak sabar nak gigit telinga. Sabar. Itulah. Ustaz bagi rahsia Dr. Idrus gigit telinga. Saya tak nak bagi. Apa tak ada telinga lagi, jangan gigit telinga orang. Ya Nini, sila Nini. Nini nak tanya apa dekat Ustaz tadi. Nampak? Assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz sama Kak Aida ni memang selalu titik nama saya.
Saya cuma tanya satu lah Ustaz. Kebanyakan dalam bisnes Herbalife ni, macam saya ni kadang nak masuk tu saya undur diri. Betul masuk undur diri. Kenapa tau? Sebab kebanyakan lebih kepada macam duit ringgit ni lah. Betul lah macam Ustaz cakap. Macam mana kita nak dapatkan satu rasa yang ni bukan sebab duit. Yang tu yang saya maksudkan. Sebab saya suka dengan kerja yang saya buat sekarang ni. Saya seorang cleaner. Saya suka kerja cleaner ni sebab lari pada bidang saya sebelum ni. Jadi saya rasa yang ni umpama macam Allah Ta'ala ni nak bagi saya cuci dosa kot. Sebab tu saya kena cuci kotoran. Jadi saya tak boleh tinggal tau kerja saya lah ni. Dan saya tak boleh tinggal juga untuk nak bagi tahu ke orang apa yang saya makan, apa yang saya punya vibe sekarang ni tentang Herbalife. Saya tak mau tinggal dua-dua kalau boleh. Saya suka kerja yang sekarang ni. Macam mana saya nak bagi tahu ke orang yang ni semua bukan pasal duit. Sebab kadang-kadang ada jugalah macam cakap kat saya, try buat full time kan. Semua kerja yang sekarang ni saya sayang sangat. Sebab walaupun kerja ni berdepan dengan banyak kotoran, saya tak ada saingan tau. Sebab orang dia tak suka tu nak buat kerja-kerja macam ni. Jadi saya rasa tenang bila saya mencuci. Saya ada job, saya pergi cuci, saya tenang. Bila saya masuk dalam dunia Herbalife ni, saya akan face dengan orang-orang yang buatkan saya jumpa orang yang macam-macam. Saya rasa macam saya nak ikut dia ni lah. Lagi bila saya jumpa dia ni negatif, saya nak jadi macam serba salah. Yang tu soalan saya nak tanya Ustaz. Duit tu tak semualah. Kira apa maksud Ustaz tu tentang duit tu bukan untuk segala-galanya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Presiden Tim ni. Doa ni, Presiden Tim jom kita sama doakan dia ni mudah lancar jadi Presiden Tim sebab dia berani bertanya. Orang lain ada soalan tapi dia senyap simpan. Tapi ni orang berani ni, attitude dia memang akan capai. Baik. Terima kasih soalan ini. Saya faham soalan tu. Macam mana nak buat jangan letak duit dekat tempat tujuan utama matlamat kita. Baik. Terima kasih soalan tu. Baik. Saya suka Nini sebab Nini sedar apa yang dia suka. Dia suka clean. Dia suka membersih. Dan itu adalah antara benda yang Rasulullah suka. Dan benda yang Allah suka. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Dan suka kepada kecantikan. Allah tak suka kotor-kotor. Nampak? Sebab tu Nini kena bersih. Nini suka membersih. Baik. Dan macam mana nak buat kerja kita yang suka membersih ni bawa pendapatan, bawa hasil. Baik. Macam ni jawapan dia. Jadikan kerja kita tu passion sampai kita tak rasa kita bekerja sebenarnya. Itu rahsia. Kami ni bekerja ni, sedang bekerja mengajar. Tapi kami tak rasa pun kami sedang bekerja. Sebab kita sedang buat hobi kita. Kita sedang buat benda yang kita happy. Siapa yang sini dia nak bersenam dan setiap kali nak pergi bersenam dia semalas. Alah nak buka, nak pakai kasut, alah kau nak berpeluh, alah kau nak basuh baju, alah nak cari pen tudung, alah pula nak cari dan tag lah kan. Tapi kalau dia happy dengan kerja tu, dengan dia bersenam dia dapat duit, dengan bersenam dia happy dia akan dapat duit, dia akan jana sebab dia jadi passion. Sebab tu work for your passion. Bekerja untuk passion anda. Bekerja buat apa yang anda suka. Do what you love. Love what you do. Baru miracle happen. Sebab tu Herbalife simple, fun and magical. Cuba tengok belakang-belakang Herbalife. Semua yang datang Herbalife tu apa latar belakang? Ada cikgu, ada cleaner, ada guard, ada pensyarah, ada guru Quran, ada profesor, ada semua kontraktor, semua ada. Sebab itulah tempat yang paling cantik, paling sesuai untuk kita salurkan passion kita, happiness kita, kegembiraan benda yang kita suka buat adalah Herbalife. Ini key point dia, key point dia. Jadi dekat Herbalife ni kita boleh buat cara kita sendiri. Ada tak cara yang itu yang kalau kita baca, kalau kami dalam PKO kami baru masuk chapter 2, do things in certain way. Kaji buku Wallace D. Wattles, The Science of Getting Rich. Dia ada dua buku. Satu buku The Science of Getting Rich, yang kedua buku The Think and Grow Rich. Yang tu daripada ni, itu Napoleon Hill. Dua-dua buku tu powerful. Dan kita sebagai orang Islam ambil buku tu baca dan kita baca juga Al-Quran dulu. Baca Quran dulu. Jadi bila kita tahu love what you do what you love, bila kita work beyond money, Allah akan bagi kita rezeki. Pegang falsafah ni pula. Tidak semua orang ada gaji. Tetapi semua orang ada rezeki. Saya nampak 225 orang ni tak berganjak.
Padahal tadi sepatutnya turun ni. Siapa yang ada kerja silalah pergi kerja. Siapa yang ada urusan silalah pergi berurusan. Bahaya. Ke anda dah dapat dah jumpa dia punya quadrant tu? Important and urgent. Ada benda yang dia important tapi tak urgent. Ada benda yang urgent tapi tak important. Ada benda yang tak important, tak urgent pun. Tapi kalau anda jumpa benda yang important dan urgent, jadikan itu priority. Cuba tak kita nak membersihkan diri dulu ke nak membersihkan orang lain dulu? Tadi kan macam kita nak bersihkan pasangan kita, Ustaz, macam mana tak selari dengan pasangan ni? Saya nak mula dah syik tapi dia tak nak. Saya dulu nak mula, dia tak nak. Apa yang saya buat? Saya tak sibuk-sibuk pun dekat dia lah, entok dia lah. Saya berubah. Bila abang dah semakin handsome, how do you feel? Terasa nak gigit telinga, dia orang gigit telinga kita. Kan? Turun 12 kilo bulan pertama. Apa yang berlaku kepada para isteri? Kalau para isteri boleh turun 12 kilo bulan pertama, apa berlaku pada para suami? Suami ni nipu je kalau dia kata, tak apa, saya suka ayang nampak gemuk, bohong, nahaung. Kan? Ilusi je nama dia. Kan? Suami, tak apa, saya suka ayang nampak gemuk. Dekat belakang ayang tu ada perempuan pakai tie, cantik, licin, rambut panjang, putih, tengah jogging. Abang suka ayang nampak gemuk, mata dia ke sana. Berpusing tengkorak dia tengok. Kan? Dia sebut dia mulut je. Hati, mata, minda, semua dekat perempuan belakang. Sebab apa? Sebab dia nak menyejukkan hati kita je. Tapi kalau kita ni betul-betul cantik pada mata dia, walaupun dia cantik ni subjektif tau. Kita ingat jangan cantik tu putih, tinggi. Tak, ada orang hitam tu cantik. Kan? Sebab dia suka hitam macam mana kan? Hitam tu cantik, semua colour cantik. Tapi kalau saya pun kalau dah suami dia suka macam tu hitam kan. Sebab saya jumpa kat satu couple ni daripada Australia. Dia perempuan dia, isteri dia cantik. Suami dia hitam. Kan? Dan ada juga yang suami dia hitam, isteri dia putih. Kan? Terbalik. Isteri dia hitam, suami dia putih. It's okay sebab cantik tu subjektif. Kalau suami kata dia suka ayang gemuk, nipu. Tak ada lelaki yang suka. Tapi kalau kita dah berubah, kan, kita nak ikut rasa dia, kita seling, peluk pun cukup sepemeluk. Janganlah peluk-peluk 2-3 pemeluk. Kan, selama ni yang jadi macam tu katil tu penuh. Dia duduk kat cepoi kat ujung. Itu yang dia stres. Bayangkan tiap-tiap malam dia stres. Berapa puluh tahun dah, 30 tahun dah. Tipu ilusi. Dia cakap saya tak gemuk, tapi dia cakap naik motor jadi berat. Nampak? Kadang-kadang dia tak cakap gemuk. Dia kata pasal apa motor ni berat, dia tayar ni lembik ke apa? Tayar lembik tu, itu semua pangkah kita tu. Tak faham lagi, tak tahulah. Jangan pangkah balik. Abang ni kan pangkah balik, bergaduh. Jangan pangkah. Oh ya, katil patah pun ada malah. Itu mesti real pengalaman tu. Jadi, cara dia, jangan work for money. Don't work for money. Dalam Herbalife, kalau kita datang Herbalife kerana duit, kita akan pergi Herbalife kerana duit. Kalau kita datang, tim kita datang Herbalife kerana duit, dia boleh pergi kerana duit. Yes, you are right. Dulu tak faham, senyum je lah kan. Ini dah tahu dah tayar tu lembik kan. Baru tahu katil patah kan. Suami saya kata saya lagi cantik dari Siti Nurhaliza. Yes, untung. Kan? Nampak? Walaupun kita masih berisi, dia tak kata kita gemuk, dia kata kita lebih cantik daripada Siti. Itu tanda suami betul-betul sayang. Dan bayangkan kalau kita berubah jadi lebih cantik, kan? Dia tak pandang perempuan lain dah. Sebab apa suami suka pandang perempuan lain? Sebab dia rimah, serabut tengok. Balik rumah bau bawang, balik rumah bau belacan. Kan? Cubalah balik rumah tu wangi, beli perfume yang RM400 tu. Yang pakai pagi ni, minggu depan ada lagi bau dia. Ya, semua dapat minyak wangi tu kan. Kami pergi shopping kompleks, saja jalan je. Beli minyak wangi tu harga RM400 kot. Pakai hari ni, minggu depan ada bau lagi. Baju tu dah basuh 3 kali dah. Angkat-angkat nak lipat sidai nak sangkut, berbau lagi. Itu powerful ni minyak wangi. Saya macam tu. Kita pun macam juga. Jaga perut suami, jaga mata suami, jaga anggota suami. Itu para isteri. Apa dia? Okey. Jadi dia ada nak nyampuk. Okey. Jadi itu rahsia. Jadi kalau kita bekerja sebagai cleaner, kan, jadikan kerja cleaner tu kita membersih diri kita dan kita membantu orang lain bersih dan membersihkan kawasan. Ni pengalaman
Siapa yang biasa pergi program Najib Asaduk ataupun program Azizan Osman? Ni Yati pencerita kat saya, dia pergi Azizan Osman. Dia sebelum masuk tu dia pun susun kursi. Yang susun kursi tu yang income-nya, yang gajinya 20,000, 200,000, very humble. Ada yang 2 million per month. Dalam Herbalife ramai orang macam tu. Yang jaga pintu, yang jaga mikrofon, yang masuk kelas ngaji, yang jaga audio. Untuk income dia tu 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Tu PT Rudy tu. Tu PT apa nama tu? Kita baru ni, apa nama? Puan Nurli. Saya panggil PT Nurli. Yana Anamayang. PT Nurli. 40,000 suri rumah income CEO. Siapa nak jadi macam tu? Anak empat. Kan? Nak masuk yang kelima, mengandung 5 bulan dalam perut tu. Tapi income 40,000. Sebab dia bekerja beyond money. Dulu dia ada orang yang paling skeptical. Sebab apa? Sebab dia cerita, dulu masa Mak Yang menyampaikan misi ni, kan Mak Yang tengah closing ni, dia orang yang kata, alah lama lagi ke? Cepatlah, ni masa dah tak ada ni, lambat. Itu dia. Sebab dia jadi driver. Driver Mak Yang. Hari ni, apa kita buat, kita dapat balik kan. Dia yang menjadi peneraju utama dalam line Mak Yang, kan? Dia yang penggerak. Jadi dia kata manage 3E. Ini rahsia. Saya banyak benda kalau saya cakap dia kan pukul 8, 9 tak habis lagi. Ni 209 orang. Dan masing-masing saya tahu dia nak pergi klinik, nak pergi hospital, nak masuk kerja, ada PDPR. Tak apa Ustaz, boleh je. Terus kan? ini hari kedua boleh je. Okey, sama sikit lagi. Baik, 3E. Dia kata manage 3E. Macam mana rahsia dia? Manage 3E. Yang pertama, expectation. Jangan kita expect. Yelah, tadilah material lah. Kena fleksibel. Jangan expect material. Kita expect happiness, benda yang tak nampak ni. Mana kita tak nampak pun kita tak rasa sedih. Kita expect benda yang logik. Janganlah baru masuk 2 tahun nak income macam Ustaz 66,000. Saya dah tahun yang ke-10, tapi saya sedar pada 2018. Bayangkan 18 bulan Mac, 18, 19, 20, 21 dah 66,000. Kalaulah kesedaran tu datang pada 2012, saya masuk 5 Mei 2012, saya ingat tarikh tu. Mungkin sekarang ni dah jadi presiden tim dah. Sebab sekarang dah ada dalam Herbalife, dah duduk dengan kawan-kawan yang betul, tapi awareness tu tak ada terjentik lagi. Tapi mungkin sebab kelas ngaji hari ni 11 Zulhijjah, kebetulan yang bertanya tu ni, semua orang dalam ni akan ingat, oh soalan ni hari tu, macam mana nak buat. Bukan work for money, beyond money. Orang akan berterima kasih dengan Presiden tim ini nanti. One day, one fine day. Jadi bukan sebab duit. Datang kerana duit, akan pergi kerana duit. Jadi tim kita pun macam tu. Jangan sebab duit, sebab happiness. Sebab apa? 2 perkara je kita share dalam kerja ni sebenarnya. Ini rahsia tau. Banyak rahsia hari ni lah. 3E tak habis lagi. E yang kedua, nasib baik ada kan. E yang kedua, manage your emotion. Manage your emotion. Tadi expectation. Kita jangan expect lebih sangat. Kita kena expect yang sesuai. Kemudian kena jaga emosi. Dalam nak capai kejayaan ni, emosi kita ni selalu terluka, selalu terasa, selalu macam-macam. Sabar. Keyword dia sabar. Kalau berlaku macam tu, apa nak buat? Saya ajarlah, dan saya ajar diri saya, senyum, jalan. Don't respond. Saya memang tidak respon kepada perkara negatif. Hatta kalau isi saya tanya pun, saya tak respon kalau benda tu negatif. Kalau tim tanya pun, saya tak respon. Sebab saya memang tidak, saya sensitif dengan benda-benda negatif. Saya tak boleh. Saya akan, okay, saya kesenyum, saya tak jawab. Kita tahu dah, tu faham dah. Dan jaga emosi kita. Manage your emotion. Don't ever respond. Dalam ni, saya dulu orang tulis, kaya gila. Sekarang pun orang kata kan, orang siap doa lagi, siap tulis lagi, siap start kan. Rezeki tu nanti Allah tarik baru tahu macam tu. Orang tulis mesej tu kat saya. Saya tak respon. Itu yang saya lalui lah. Orang kata, macam-macam orang kata. Betul, kadang-kadang malas kita nak tunjuk apa yang kita ada, tapi saya kena cerita kat dalam orang yang dalam ni. Sebab apa? Kita nak inspire supaya jadi juga orang kaya bertakwa.
Saya baca buku tu, kawan bagi, nama dia OKB, tulisan Chef Lee, Orang Kaya Bertakwa. Cari buku tu. Rosli Abdullah. Saya baca buku tu, di muka surat terakhir, saya pernah cerita dekat syuhada dalam ni kan. Di muka surat terakhir tu, saya menangis tersesak macam baby. Syuhada ada dalam ni kan. Saya menangis tersesak macam baby sebab saya jumpa apa yang saya cari kat hujung buku tu. Masya Allah, tabarakallah. Cari buku tu. Dan T yang ketiga ialah manage your energy. Sentiasa highest energy. Macam mana nak highest energy? Bangun awal pagi. Benda apa? Buku apa tu? Buku OKB, Orang Kaya Bertakwa. Tulisan Rosli Abdullah, Chef Lee. Baik. Manage your energy. Jadi energy kita ni up and down. Semua orang sama. Bila ada up and down, baru ada kehidupan. Siapa yang kata itu mati namanya. Itu mati namanya. Jadi untuk ada kehidupan kan, kalau kita pergi hospital, doktor tengok kan, kena COVID kan, oh hidup lagi, tak apa, sabar hidup lagi. Tapi kalau dah kata bersedialah untuk tanam, kubur je jawabnya. Baik, tadi dua rahsia, tadi dah habis dah tiga expression kan. Okay, yang rahsia ni dua je yang kita buat dalam kerja ni dan juga kawan-kawan yang lain. Dua je. Satu, kita tolong orang jadi sihat. Dua, kita tolong dia jana pendapatan. Macam ni lah, saya ajar Nini untuk jana pendapatan. Macam mana caranya? Nini tolong orang jadi sihat. Macam mana caranya? Tanya je. Kita tak tahu. Kak nak tak turun berat 1 kilo? Kan? Tanya je. Kak nak tak kulit cantik? Tak tahu. Kita tak tahu. Ask, kata Jim Rohn. Kalau kamu nak sesuatu, tanya, minta dengan Allah. Kan? Tanya dengan orang. Kak nak tak join grup coaching? Grup coaching tu apa? Saya tak tahulah Kak. Jangan cerita detail. Cakap tak tahu je. Yang saya tahu, saya masuk grup coaching TKO. Kan? Saya turun 9 kilo bulan ni, baru 2 minggu. Macam tu. Tolong bagi saya template tak, detail macam mana cara nak jawab soalan, macam mana. Saya dah kata, benda tu technical 20%. Sorry, technical 20%, yes, 20%. Technical. Mechanism 80%. Apa mekanisme? Kepercayaan kita, belief system kita, dalaman kita, spiritual kita. Lepas tu kita kena manage 3 perkara ni. EQ, IQ, SQ. SQ ni 80%. Yang tu nak kena masuk sesi kelang ngaji yang tahun ke-berapa tu lagi lah kan. Jadi semoga menjawab persoalan ini. Saya banyak sangat benda nak share sebenarnya. Tapi cukuplah sikit-sikit. Kita bagi kalau ada soalan lain. Betul Ustaz. Terima kasih. Kak Ida sangat percaya. Ini dapat satu keajaiban. Kak Ida sangat percaya. Bulan ni mesti Nini akan kongsi cerita Nini ni di pentas. Dan bulan ni juga Kak Ida sangat percaya ada satu keajaiban yang berlaku dengan diri Nini. Terutama dalam Herbalife. Kak Ida sangat percaya. Kak Ida, boleh tak kita bantu Nini sikit hari ni? Kita perlukan untuk dia. Boleh. Terima kasih Ustaz. Nini level apa sekarang? Senior consultant. QP. QP. Okey, tahniah Nini dah jadi QP. Nini tahu tak QP tu apa? Tak tahu kan? Sebab tu Nini tak boleh nak pergi jauh. Tapi kalau Nini tahu QP tu apa, percayalah berdesuk capai supervisor. Baik, saya nak bagi tahu kat Nini rahsia dia. Sebab sebenarnya benda ni tak clear je. Kalau benda ni clear kan, wow, ni saya bantu Nini Jadi tolong lepas ni yang lain ambil cara ni, gunakan cara ni, sama je benda ni. Okay? Sekarang Nini adalah QP. Berapa lama dah Nini QP? 2 bulan. 2 bulan, baik. Nini tahu tak apa next step selepas QP? Nini tak buka mic ni. Supervisor dia jawab. Okay, supervisor, baik. Saya nanti Nini post nanti. Okay, Nini tahu supervisor, baik. Apa dia QP? QP adalah Qualified Producer, seumur hidup kekal harga 42%. Cara dia untuk dapatkan dia ialah dengan cara buat 2,500 kita dan downline kita selama 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan. Maka kita dapat status QP. Untuk dapatkan diskaun 42%. 42% ni ada 2. Satu QP, satu SB, Success Builder. Success Builder ni kita buat belian 1,000 VP dalam 1 bulan. Terus capai 42% tetapi dia kekal selama 1 bulan sahaja. Kalau kita clear benda ni, senang. Next adalah
supervisor. Supervisor adalah buat 4,000 VP dalam tempoh sama ada 1 bulan atau 3 bulan atau 12 bulan, boleh pilih. Jadi kalau Nini dah set daripada sekarang, sebab Nini belum ada decision bila nak jadi supervisor. Kalau Nini dah ada decision akan jadi supervisor bila, benda tu akan jadi senang. Sebab tu penting kita nak sebut decide when you want to become supervisor. Akan dapat. Sebab kita tak decide, tak apalah, nantilah tu akan sampai supervisor lah. Cuba kat nanti bila dah dapat supervisor, kita akan pergi ke world team, nantilah akan capai world team. Takkan capai bila-bila. Itulah saya dulu 6 tahun world team, nak pergi ke IT world team tak tahu sebab tak tahu jalan. Pergi IoT pada Mac 2018, bulan Mac 2018, bulan September, bulan November tu alhamdulillah masya-Allah tabarakallah terus capai get. Sebab saya nampak very clear. Ni rahsia dia yang saya nak cerita kat sini ialah ni, ambil perkataan ni, 2 perkataan je. Ni rahsia ni, hadamkan, fahamkan betul-betul, sampaikan pada tim. Rahsia dia ialah marketing plan. Fahamkan marketing plan. Bermula daripada distributor, supervisor sampai ke presiden team. Walaupun dia baru masuk, baru join, tapi bagi dia clear. Macam mana nak jadi supervisor? Macam mana nak jadi world team? Macam mana nak jadi IT world team? Macam mana nak jadi get team? Macam mana nak jadi mail team? Macam mana nak jadi president team? Dan itu je kerja kita level dalam Herbalife. Faham ni? InsyaAllah Nini lepas ni kan, tak sampai 3 bulan. Percaya kat saya. Hari ni bulan Julai kan? Ni Julai ni. Julai, Ogos, September. Before September atau before October dah supervisor. Magical happen sebab faham. Itu rahsia dia. Kalau tak faham tak apa, maknanya Nini kena berguru lagi. Boleh, tapi dengan saya 370. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah faham. Dapat tu. Belum bayar lagi dah faham. Senang sangat. Allah Akbar. Betul tu. Betul lah ya. Kita dah 8.26 Kak. Okay, so Nini tadi Nini kata dia sangat faham kan. Alhamdulillah. Kalau Nini nak faham lebih, sangat-sangat lagi faham sebenarnya Nini, masih tak terlambat. Adik-adik, kawan-kawan kan, kakak-kakak ke dalam ni, sebenarnya kita pada 23 hari bulan ni kita ada extravaganza. Sebenarnya kita tengok orang-orang yang berjaya ni sebenarnya selalu cerita dekat event mana yang diorang terspark ni benda ni. So siapa yang belum beli tiket lagi, sebenarnya Kak Ida sangat percaya rezeki tu Allah nak bagi, dia akan bagi. Tolong tanya dengan coach masing-masing. Kan? Kak Ida ataupun tanya coach, nak tanya adakah saya layak lagi untuk extravaganza ni? Kalau betul-betul kalau Allah izin, insya-Allah cuba. Cuba sedaya upaya untuk masuk. Dan Kak Ida sangat percaya sebab Kak Ida sendiri sebenarnya extravaganza yang pertama adalah kat Singapura. Tujuan nak pergi Singapura pun sebenarnya macam sebelum-sebelum ni jugalah. Macam Ustaz Fuad cerita dulu, saya nak pergi jalan-jalan. Kak Ida pun sama juga. Asal tu pergi jalan-jalan tapi duduk kat belakang rupanya dengan ramai-ramai. Wah, pegang bendera Malaysia, tiba-tiba ada bendera lain. Lepas tu main pula Vietnam lagi luar biasa. Punya ramai dia orang ni kan. Tambah duduk dalam kelompok dia, kita rasa kedih sangat daripada Vietnam kot. Lepas tu tengok dia orang di seorang-seorang diberi recognition. Wah, dengan semangat dia orang ni, kita ada 14 negara dalam tu kan. Ya Allah, sangat-sangat. Ni tambahkan sepatutnya kita nak kena pergi ke Bangkok tapi kita tak dapat pergi. So kita masih berpeluang. Kak Ida sangat-sangat nak siapa yang rasa-rasa apa itu extravaganza yang selalu duk cerita ni. Tambah-tambah tadi Ustaz pun duk cerita yang tentang kata event ni kan. Terspark benda ni. So Nini, Kak Ida sangat percaya. Tanya dekat coach. Coach saya nak masuk. Coach Ahmad berapa ke, kena bayar ke, nak derma kepada siapa ke. Jangan persoal. Yang penting nak masuk, nak bantunya Ustaz tadi cerita tu, 2 perkara tu. Peluang kesihatan, satu lagi peluang pendapatan. Dua-dua dalam tu kita akan nampak, terutama peluang pendapatan. Tadi Nini cerita, Nini seorang cleaner. Kak Dia tu sepak benda ni. Kita tahu Nini memang Allah bagi kat kita satu tugas bila Ustaz cerita juga. Tentang susun kasut dengan sebenarnya Kak Ida pun pernah orang kata apa, nak bagi satu ilmu ni sampai satu tahap dihina sangat ke aku ni sampai kena susun kasut.
Tapi mulianya di sisi Allah Ta'ala, bila kita mudahkan orang lain, bila turun daripada kelab tu, susun dia. Tapi tak ada seorang pun ucap terima kasih. Tapi kita rasa hina. Sebenarnya mulia di sisi Allah Ta'ala bila kita mudahkan orang lain. Nampak dekat sini. Dalam live ni, magical betul. Kan? So dekat sini, Kak Ida nampak, lama tak nampak, bukan tak nampak lah kan Ustaz Salihuddin kan, rindu sangat tentang bacaan apa ni kan. So sebelum tu nak ucap ribuan terima kasih kepada adinda kita Ustaz Nur Azman, perkongsian yang hebat hari ni. Memang percaturan Allah Ta'ala bagikan terjawab. Betul, tu katakan apa yang kita fikir, apa yang kita rasa sebenarnya adalah satu doa. Memang kalau kata maksum masuk kan, Kak Ida pun dah tulis kat atas tu. Hari ni nak dengar perkongsian daripada Ustaz. Rupanya Allah pilih, dia jawab terus dalam kelas ngaji. Tengok benda yang baik, Allah jawab terus, bagi terus. Satu persatu. Cuma tadi yelah masa kan, kalau ikutkan kaedah macam Ustaz Mal lah, start cakap ni memang tak berhenti. Kalau boleh nak sambung je kan. Tapi percaya kita bagilah ruang kan. Ada yang nak pergi korban kejap lagi, hari ni hari kedua kan. Ada orang nak buat korban apa semua. So Kak Ida nak ucapkan salam Aidil Adha, mohon maaf zahir dan batin daripada Kak Ida sendiri. Hari ni terambil alih dan Kak Ida berdoa sempena hari-hari tasyrik kita kan. Semoga Allah permudah setiap urusan kita, berjaya dunia akhirat. Permudah setiap apa yang kita doakan. Okey? Kenapa saya jadi macam ni? Betul. Macam terkeluar pula kan. Okay. So tanpa membuang masa, kita dengar suara Ustaz Salihuddin. Okay. Yang luar biasa hari ni. Okay Ustaz, sila Ustaz. Untuk bacaan doa. Terima kasih banyak Kak Aida. Terima kasih Ustaz Mai. Ustaz, kalau kita buat takbir boleh Ustaz ya? Satu orang. Boleh, silakan. Boleh, silakan. Boleh. Alhamdulillah. Jom kita mulakan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau macam yang segini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ustaz tertutup suara Ustaz. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جوده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أوليته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك.
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك رزقا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخف ولا نرجو غيرك ولا نعبدك شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawaduk, sabar dan tolak ansur mestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang
yang suci, amal mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Okey, jumpa lagi hari Jumaat insya-Allah. Dalam kisah 5. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye-bye. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi hari Jumaat. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.